Malaysia, sebuah negara berbilang kaum. Kami, rakyat Malaysia, daripada berbagai keturunan. Orang Melayu. Orang keturunan Cina. Orang keturunan India. Orang Iban. Orang Kedazan. Orang Murut. Orang Bajau. Orang Melanau. Orang asli. Dan lain-lain. Berikrar akan menumbuhkan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita rukun negara dengan prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan. Bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Malaysia ialah sebuah pemerintahan beraja yang berperlembagaan. Kesetiaan ialah jiwa kebangsaan kita. Keluhuran perlembagaan. Tanggungjawab mulia dan suci seseorang warga negara ialah mempertahankan dan menjunjung perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Keadilan diasaskan atas kedaulatan undang-undang. Setiap rakyat tarafnya sama di sisi undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Tingkah laku sopan juga mengandungi suatu darjah kesusilaan yang tinggi dalam kedua-dua kehidupan persendirian dan kehidupan awam kita. Untuk kebahagiaan dan kemakmuran, penduduk Malaysia dari berbilang kaum mara maju ke haluan yang sama, ke arah perpaduan. Dari Kemuncak Kinabalu, paling tinggi dan terindah di Asia Tenggara, ke lembah Ngara yang subur, panorama Malaysia meliputi pemandangan yang berbagai lagi permai. Pekan dan bandar Malaysia bersifat tersendiri. 4 kurun yang lalu, Melaka, pelabuhan ternama dan pusat perdagangan yang terkenal. Kuching, ibu kota Sarawak dengan daya penarik dan budayanya. Kota Kinabalu berkembang seperti mawar dari debu kehancuran Perang Dunia Kedua. Pulau Pinang yang indah permai, salah sebuah pusat perdagangan tertua di timur. Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia, maju pesat dengan penduduk hampir sejuta. Bandaraya bersanggah wajah, hari ini sedang bergolak menjalin identitinya sendiri. Bandar persidangan, pusat perdagangan, tunggak kerajaan pusat, Kuala Lumpur mencerminkan semangat bangsa Malaysia mara maju ke arah pembangunan dan kejayaan. Malaysia dengan berbagai keturunan, adat resam dan kepercayaan telah lama hidup aman damai, harmonis dan bertoleransi. Zaman berzaman terjalin muhibbah di setiap lapisan masyarakat. Dari lubuk yang pelbagai, bangsa Malaysia dapati perpaduan dan kekuatan.
Asas Malaysia ialah kepercayaan kepada Tuhan. Sekalipun agama Islam, agama rasmi, agama dan kepercayaan yang lain boleh diamalkan dengan rukun dan aman. Kebebasan beribadat terjamin oleh perlembagaan. Ekonomi Malaysia bergantung kepada perusahaan keluaran utama. Getah, kayu kayan, timah, kelapa sawit dan barangan utama yang lain meliputi 50% keluaran nasional kasar. Dan oleh kerana perindustrian ini mendatangkan kelebihan ekspor, maka kedudukan perdagangan negara sungguh lumayan. Keadaan ini kelihatan dari cara hidup masyarakat berada kita. Dan ringgit Malaysia merupakan mata wang yang tegap di dunia. Malaysia, tanah makmur dan kaya raya. Dengan iklim yang sesuai dan tanah yang subur, Malaysia boleh cukup dengan beras, makanan utama penduduknya. Sayur-sayuran dan buah-buahan mudah tumbuh di bumi tuah ini. Sejak merdeka dalam tahun 1957, banyak kemajuan tercapai dalam segala bidang usaha. Dalam tahun 60-an, memuncak kegiatan pembangunan. Di bidang pertanian, kemajuan tanah diutamakan, demikian juga tali air dan pokok getah. Rancangan pembangunan luar bandar dilancarkan untuk meninggikan lagi taraf hidup penduduk desa. Rancangan perumahan untuk membasmi kawasan sesak dan setinggan di pekan dan bandar. Kemudahan dalam negara diperluaskan. Jalan dan jambatan didirikan. Demikian juga projek pengairan dan tenaga dan berbagai lagi yang lain untuk memenuhi kegiatan ekonomi yang mengembang. Pelabuhan dimajukan dan dermaga baru dibina untuk menemui perdagangan yang kian menjulang. Di jurusan kesihatan dan perubatan pula, kemudahan menjalar bagi penduduk desa dan kota. Yang diutamakan ialah perkhidmatan kesihatan luar bandar dengan pusat-pusat kesihatan dan klinik bidan. Kemajuan meluas di lapangan pelajaran. Kanak-kanak yang patut ke sekolah ada tempatnya di sekolah rendah dan hampir kesemuanya tamat pelajaran rendah. Pelajaran asas kini ditambahkan 3 tahun lagi dengan pelajaran menengah rendah. Ada perimbangan sekarang di antara pelajaran ilmiah dengan pelajaran vocational, teknik dan sains. Pelajaran universiti juga meluas. Universiti Melaya bukan sahaja berlipat ganda penuntutnya, malah 2 buah universiti yang lain juga, Universiti Kebangsaan dan Universiti Sains Pulau Pinang didirikan. Sistem pelajaran Malaysia terus mengembang dan bercabang. Sekalipun kemajuan tercapai dalam pembangunan, Malaysia masih menghadapi masalah kemiskinan dan ketidakseimbangan ekonomi di antara kaum. Pengangguran juga membimbangkan. Sungguh pun diusahakan untuk memperbaiki kedudukan mereka yang tak berada
masih ada juga kemiskinan, terutama di desa. Jurang ketidakseimbangan wujud di antara perseorangan dan perkumpulan di setiap kaum. Sejak Mei tahun 1969, kerajaan telah mengulang kaji dasar-dasar nasionalnya. Berpandukan rukun negara, maka muncullah dasar ekonomi baru yang dirumuskan untuk menghuraikan masalah sosial dan ekonomi. Tujuan muktamad ialah perpaduan negara dalam satu masyarakat yang adil dan maju. Kejayaan bergantung pada dua matlamatnya, membasmi kemiskinan di semua kaum dan menyusun semula masyarakat agar tiada lagi satu-satu kaum yang dikenali dengan kegiatan ekonominya. Mengenai masalah negara, Perdana Menteri Tun Abdul Razak berkata, bagaimanapun kita mengakui iaitu masalah pokok masih belum dapat diatasi lagi, iaitu kemiskinan rakyat dan keadaan ekonomi yang tak seimbang antara satu kaum dengan kaum yang lain, yang terpisah pula antara satu dengan lain kepada satu jenis pekerjaan dan cara hidup yang berasingan. Pelancaran dasar ekonomi baru seperti kita maklum adalah tindakan tegas untuk mengatasi kedua-dua masalah ini dan seterusnya menjaminkan perpaduan rakyat dan kestabilan negara untuk masa hadapan. Untuk membasmi kemiskinan, tanah baru dibuka. Ini menambahkan pendapatan dan pekerjaan dalam lapangan pertanian. Tanah pun masih banyak lagi. Matlamat rancangan Malaysia kedua, iaitu dari tahun 1971 hingga 1975, ialah lebih 1 juta ekar, iaitu 2 kali banyaknya daripada rancangan pertama. Untuk mencapai matlamat ini, diperluaskan lagi rancangan tanah dengan diperbantui oleh Lembaga Kemajuan Tanah Wilayah, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri, Felda, dan Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Persekutuan. Skim-skim kemajuan tanah tertumpu di luar bandar, tempat mereka yang berpendapatan rendah. Dengan itu, maka berkuranglah kemiskinan dan ketidakseimbangan ekonomi. Banyak lagi kilang pusat memproses dirubahkan untuk mengeluarkan hivekram di bawah skim getah Malaysia Standard. Untuk mempesatkan lagi keluaran SMR di kalangan pekebun kecil, kilang-kilang getah blok ditubuhkan oleh Malaysian Rubber Development Sendirian Berhad. Dengan menaikkan mutu getah dan menimbus jurang harga pasaran, kemudahan-kemudahan baru ini menambahkan lagi pendapatan pekebun kecil. Menuai padi 2 musim meningkatkan keluaran dan pendapatan petani. Di seluruh tanah air,
kemudahan tali air digunakan penuh. Banyak lagi tanah baru ditanam padi secara moden. Rancangan tambahan pertanian diperhebatkan lagi. Sains dan teknologi digunakan untuk memodenkan pertanian dan meninggikan penghasilan. Dasar dan rancangan dibentuk bagi menjelmakan kawasan luar bandar menjadi suatu kuasa dinamis dalam pembangunan pertanian. Untuk memupukkan kemajuan pertanian yang sihat, Bank Pertanian ditubuhkan dalam tahun 1969 untuk membantu petani dan lain-lain pengusaha desa. Padi dua musim diperluaskan dan demikian juga tapak semayan bergotong royong. Dengan benih yang baik serta baja, maka semenanjung Malaysia dijangka cukup berasnya dalam tahun 1975. Usaha kerajaan kian menjalar dengan tertubuhnya persatuan-persatuan peladang untuk menambahkan hasil dan pendapatan. Ekonomi giat dipelbagaikan. Selain daripada perusahaan getah dan minyak kelapa sawit, kemajuan mula kelihatan dalam penghasilan tebu, koko, ubi kayu, jagung dan syogel. Kini ada 4 projek tebu di tanah air dan yang kelima sedang ditimbangkan. Projek-projek ini bakal mengeluarkan kira-kira 351,000 tan gula, membolehkan Malaysia memenuhi kehendak pengguna gula yang berjumlah 400,000 tan setahun. Malaysia pengeluar lada yang penting dan negeri Sarawak merupakan pengeluar utamanya. Untuk meluaskan lagi penanaman lada, kerajaan negeri mengadakan skim bantuan. Rancangan menggredkan mutu oleh Lembaga Pemasaran Lada telah menjaminkan pendapatan yang wajar bagi pengusaha lada. Setiap galakan diberi kepada petani untuk menanam tanaman kontan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan telah melancar beberapa projek bagi jagung, kacang dan kopi. Projek-projek ini telah banyak memberi sumbangan terhadap menghapuskan kemiskinan dengan meninggikan pendapatan dan menambahkan pekerjaan di luar bandar. Dalam bulan November tahun 1971, Maju Ikan telah dibentuk untuk memoden dan memesatkan lagi pertumbuhan perusahaan ikan. Di antara projek yang telah dilaksanakan ialah Pukat Tunda, pemilikan bot dan penubuhan pusat pemasaran ikan. Perusahaan bank mulai memainkan peranan yang penting dalam bidang penyebaran kegiatan ekonomi dan penumbuhan perusahaan-perusahaan kecil melalui kemudahan kreditnya. Satu kemajuan yang ternyata ialah terbentuknya Perbadanan Jaminan Kredit, suatu skim untuk menjaminkan pinjaman wang dari bank-bank perniagaan kepada usaha-usaha pertanian
perindustrian dan perniagaan yang kecil-kecil. Di seluruh Malaysia, kian meluas kemudahan untuk memenuhi kehendak pembangunan sosial dan ekonomi yang kian pesat. Rangkaian lebuh raya ditambahkan dan jalan-jalan raya yang baru dibina untuk kawasan-kawasan baru bagi pertanian dan pelumbungan. Lebuh raya ini menyambungkan Kota Kinabalu dengan Sandakan di Sabah. Wang dicurahkan untuk lebuh raya di antara Kelantan dengan Pulau Pinang dan yang menghubungi Kuantan dengan Segamat. Sistem jalan raya ini akan memberi faedah kepada pembangunan pertanian dan perhutanan untuk membetulkan ketidakseimbangan wilayah. Usaha memperbaiki jalan yang ada termasuklah projek lebuh raya federal sejumlah 44 juta ringgit. Satu usaha bersama di antara Pernas dengan sebuah syarikat binaan Korea yang terkemuka, projek ini akan melicirkan lagi perjalanan dari ibu negara ke Pelabuhan Klang. Kerja-kerja besar yang lain ialah jembatan di Sungai Kuching. Jembatan baru di Temerloh Pahang menjaminkan perhubungan di antara pantai timur dan barat semenanjung Malaysia sekalipun ada banjir. Sedang dibina ialah pelabuhan-pelabuhan baru di Kuantan, Pahang dan Pasir Gudang di Johor. Pelabuhan baru ini akan membuka pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan-kawasan kurang maju di tanah air. Sedang dibina juga pelabuhan-pelabuhan besar di Sandakan, Kota Kinabalu, Kuching dan Sibu. Untuk memupuk integrasi yang erat dan juga perhubungan terus di antara semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, perkhidmatan penerbangan diperluaskan melalui MAS. Kemajuan dalam kemudahan lapangan terbang di kedua-dua wilayah itu telah membesarkan lagi perusahaan pelancongan. Kemajuan perindustrian memain peranan besar dalam matlamat dasar ekonomi baru, terutama sekali menyusun semula masyarakat Malaysia pada pokoknya mewujudkan satu golongan perdagangan dan perindustrian Melayu. Menyebarkan perusahaan di pusat-pusat penumbuhan baru dan di kawasan-kawasan yang kurang maju merupakan satu-satu yang penting dalam rancangan perindustrian. Kerajaan menggalakkan penyebaran kegiatan perindustrian dengan menyertai terus penubuhan perusahaan baru. Kerajaan juga menggalakkan pelabur menempatkan usaha-usaha baru di kawasan ini. Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri juga giat menubuhkan kawasan perindustrian dan menarik pengusaha mendirikan kilang di kawasan-kawasan yang kurang maju. Langkah-langkah ini menghasilkan bercambahnya kilang dan loji perindustrian di serata negeri dan memperkuatkan lagi sektor perkilangan.
Perindustrian kecil dan sederhana telah memain peranan yang besar dalam kemajuan perindustrian Malaysia. Strategi baru ini memerlukan kerajaan bersikap lebih tegas dalam perkembangan ekonomi. Penyertaan terus oleh kerajaan dalam usaha-usaha perdagangan dan perindustrian berbentuk pemilikan seluruh perusahaan atau usaha bersama dengan sektor swasta. Melalui agensi-agensi awam seperti MARA, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri, kerajaan menubuhkan perusahaan di pekan-pekan kecil dan kawasan luar bandar. Kerajaan juga membantu pemasaran hasil mereka, membeli bahan mentah dan meninggikan teknologi dan pengurusan industri itu. Perhatian ditumpukan kepada penyelidikan untuk mencari kegunaan baru bagi bahan mentah di dalam negeri. Selain daripada menyumbangkan hasil pengeluaran, ianya membantu dan menegakkan kegiatan-kegiatan perindustrian yang besar. Ianya memudahkan lagi kegunaan bahan mentah tempatan dan menambahkan lagi pekerjaan. Ianya juga membolehkan kemajuan kesenian dan kemahiran dalam negeri. Untuk masa hadapan, kerajaan dan agensinya akan terus mengadakan perkhidmatan teknik dan keuangan untuk menggalakkan kemajuan perindustrian kecil dan sederhana dan untuk menyatukan semua itu dalam sektor perindustrian moden. Mempelopori penyertaan Melayu dalam sektor perkilangan ialah rancangan-rancangan Pernas, MARA dan Perbadanan Ekonomi Negeri. Dalam peringkat awal kegiatan mereka, yang diutamakan ialah usaha bersama dengan syarikat-syarikat di dalam dan di luar negeri dalam seluas-luas perindustrian. Sejak tertubuhnya, badan-badan ini telah mengadakan peluang bekerja menerusi projek perindustriannya. Untuk mempercepatkan lagi kemajuan perusahaan yang bercorak ekspor, kawasan dagangan bebas dan kawasan memproses ekspor telah ditubuhkan di beberapa tempat di tanah air. Di sini, peraturan-peraturan custom diperkemaskan. Untuk menggalakkan penggunaan barang tempatan, diadakan peruntukan bagi menambahkan allowance mengikut peratusannya dalam penghasilan muktamad. Perkembangan perusahaan yang bercorak ekspor serta banyak buruh seperti elektronik dan kain telah menambahkan lagi pekerjaan sejajar dengan dasar ekonomi baru. Hutan Malaysia merupakan satu-satunya punca yang sangat berkurangan hari ini bagi kayu keras tropika yang bermutu tinggi. Hasil perkayuan ini kian meningkat dalam ekonomi negara. Malaysia mempunyai kemungkinan yang besar dalam perusahaan-perusahaan yang berasaskan kayu. Peluang ekspor cerah dan kayu simpanan cukup bagi keluaran yang meningkat. Hari ini,
perusahaan kayu kayan merupakan ekspor yang kedua besarnya dalam negeri sesudah getah. Kompleks Mentega Forest Products, satu usaha bersama di antara Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Pahang dengan sebuah syarikat Kanada, telah membuka peluang pekerjaan bagi beratus-ratus pemuda di sekitar pekan. Dahulunya, kebanyakan mereka mengharapkan kerja kampung sahaja. Hari ini, mereka memperolehi kemahiran baru dan kerja tetap di loji papan lapis Malaysia yang paling moden sekali. Galakan kerajaan untuk cari gali minyak kini berhasil. Beberapa telaga minyak di pesisiran telah ditemui dan negara dijangka dapat menghasilkan minyak yang banyak lagi. Penemuan punca tenaga ini membolehkan negara meluaskan lagi ekonominya dan mendatangkan faedah ekonomi dan sosial bagi penduduknya. Malaysia kini sedang menghala ke suatu tempoh penumbuhan yang kencang hasil dari mempelbagaikan ekonomi. Dengan perkembangan yang begitu meluas dalam sektor perkilangan, ada alamat menunjukkan bahawa Malaysia akan menjelma menjadi sebuah negara perindustrian dalam tahun-tahun 90-an akan datang. Dalam perjuangannya melawan kemiskinan, Malaysia dapat berbangga dengan caranya untuk mengatasi pengangguran, penghasilan rendah dan keadaan hidup yang miskin. Pergolakannya dalam bidangan sosial dan ekonomi menambahkan lagi pekerjaan di antara penduduk Malaysia dari berbagai keturunan dalam industri moden. Ini sejajar dengan sifat masyarakat kita yang berbilang kaum. Pelajaran di segenap peringkat merupakan usaha besar dalam proses pembangunan. MARA telah menubuhkan maktab-maktab untuk menambahkan lagi bilangan penuntut Melayu dalam sains dan teknologi di peringkat menengah. Kemudahan bagi pelajaran tinggi diperluaskan lagi untuk membolehkan semua penduduk Malaysia memperolehi pelajaran yang sesuai untuk bakat dan minat mereka. Sistem pelajaran dan latihan ditujukan ke arah keperluan tenaga manusia oleh negara. Sekolah-sekolah vokasional membolehkan penuntutnya diserap ke dalam bidang perindustrian sejajar dengan dasar ekonomi baru. Institut Teknologi MARA terus mengeluarkan tenaga manusia yang profesional dan kemahiran untuk keperluan negara akan Bumiputera yang berkelayakan. ITM menyediakan 44 kursus pelajaran dalam 10 buah sekolahnya, termasuklah pengajian bahasa-bahasa dunia, akuntansi dan keuangan, pentadbiran dan perundangan, sains gunaan, pengurusan perniagaan, kejuruteraan, sains komputer dan berbagai disiplin lagi. ITM memperhebatkan lagi rancangan pengajarannya untuk melengkapkan Melayu dan lain-lain Bumiputera menyertai dalam perdagangan dan perindustrian moden. Jumlah penuntut dijangka meningkat 6,000 orang dalam tahun 1975.
Untuk menjaminkan tercapainya matlamat mewujudkan golongan perdagangan dan perindustrian Melayu, universiti-universiti dan yayasan pelajaran tinggi yang lain terus mempergiatkan lagi rancangannya untuk mengeluarkan Bumiputera yang berkelayakan agar dapat mereka menyertai dalam kemajuan ekonomi negara. Kejayaan dasar ekonomi baru bergantung kuat pada kerajaan negeri yang menguasai hasil mahsul penting seperti perhutanan, pergalian dan tanah. Perbadanan Ekonomi Negeri hari ini mengajukan berbagai jenis kegiatan dari usaha-usaha perindustrian dan perdagangan membawa ke projek pertanian dan perumahan. UDA atau Lembaga Kemajuan Bandar menyelaraskan kegiatan MARA dan Perbadanan Ekonomi Negeri dalam projek-projek perdagangan dan perumahan dengan kerjasama dan penyertaan bersama syarikat pembinaan tempatan. Dalam menjalankan tugasnya untuk memaju dan memperbaharui bandar, UDA akan mengutamakan projek di bawah dasar ekonomi baru menyusun semula masyarakat. Keinginan untuk memiliki rumah sendiri dengan bertambahnya pendapatan akan meningkatkan pula keperluan rumah. Kerajaan negeri, Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri, UDA dan badan-badan awam yang lain adalah besar peranannya dalam pembinaan rumah, terutama sekali yang berharga murah untuk menambahkan lagi yang dibina oleh pengusaha swasta. Dasar ekonomi baru menghendaki supaya segala rancangan ditujukan ke arah matlamat perpaduan negara. Perpaduan negara tak akan tercapai tanpa keseimbangan di antara penduduk Malaysia dalam penyertaan mereka dalam pembangunan negara dan dalam mengecap nikmat dari kemajuan ekonomi. Penyertaan Bumiputera dalam berbagai bidang perniagaan dan perindustrian merupakan tujuan asas rancangan untuk menyusun semula masyarakat supaya terhapus pengenalan kaum mengikut kegiatan ekonominya. Maksudnya ialah untuk mencipta dalam beberapa waktu satu golongan peniaga dan pengusaha Bumiputera yang bergerak sama dan berkongsi rapat dengan lain-lain kaum dalam sektor moden. Langkah telah pun diambil bagi memupuk satu masyarakat Malaysia yang bersatu padu di mana Bumiputera dapat menjadi kongsi penuh dalam ekonomi negara. Usaha kerajaan termasuklah pembinaan tempat perniagaan, pelaburan terus dalam usaha-usaha perniagaan dan perindustrian, penggalakan rancangan latihan dalam kerja dan berbagai kegiatan lain yang meliputi bantuan teknik dan keuangan. Untuk membantu peniaga runcit Bumiputera, Perbadanan menyertai perdagangan pemborong sebagai pembekal barangan perlu.
Hari ini, satu generasi baru perusahaan dan peniaga Melayu memainkan peranan penting dalam ekonomi negara. Bilangan Bumiputera dalam peringkat-peringkat iktisas dan pengurusan perniagaan dan perindustrian dalam lapangan bank, insurans, pembinaan dan pentadbiran kian meningkat. Serampang dua mata dasar ekonomi baru itu berasaskan pada ekonomi yang kian berkembang. Pelaksanaannya dijalankan sedemikian rupa hingga tiada seorang pun yang terasa dirinya kehilangan hak, kelebihan, pendapatan, pekerjaan atau peluang. Kita telah melancarkan satu rancangan baru yang berani untuk membenteras kemiskinan, menghapus ketidakseimbangan dalam masyarakat kita dan meluaskan lagi peluang untuk hidup yang lebih bahagia bagi orang kita. Penjelmaan corak sosial dan ekonomi Malaysia yang dikehendaki oleh dasar ekonomi baru akan mengambil masa satu generasi. Tugas-tugas di masa hadapan sungguh besar dan mencabarkan. Tetapi penglihatan kita jelas apa yang mesti kita lakukan dan caranya sudah ada untuk dilakukan apa yang mesti dilakukan. Ada bersama kita punca tenaga, manusia dan benda yang boleh dimajukan untuk manfaat kesemuanya. Memajukan potensi inilah yang memerlukan kerja keras, pembaharuan, lebih-lebih lagi dedikasi dan penglibatan dalam kerja-kerja yang telah dirancangkan. Marilah kita sekalian, tak kira kaum, kerja atau kedudukan, membulat tekad dan niat membina hari ini untuk keturunan masa depan. Satu negara yang bersatu padu, lagi maju dengan keadilan dan kemakmuran bagi semuanya.